Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Anda apa khabar? Saya harap anda berada dalam keadaan sihat-sihat saja. Memandangkan virus COVID-19 di Malaysia ini semakin hari semakin meningkat dan ianya agak membimbangkan, saya harap anda semua stay safe dan juga stay at home. Okey? Sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada video kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya ialah Sarah Afika. Anda boleh panggil saya Sarah. Saya merupakan pelajar kaunseling tahun 3 di UNIMAS. Okey, apa yang kita akan kongsikan untuk video kali ini? Pada video kali ini, saya akan menyambung modul yang ketiga, iaitu easy to manage but can be deadly if it is strong. Bukankah kawan saya dah ceritakan? Apa lagi yang belum saya ceritakan? Ada satu lagi objektif yang belum kita capai untuk modul yang ketiga ini. Apa dia? Objektif kita untuk video kali ini ialah memahami cara pengurusan kewangan yang efektif dan sistematik dengan menggunakan iSmart. Tahukah anda, perancangan kewangan yang tidak baik didapati menjadi faktor utama dalam pengumpulan hutang yang berlebihan. Petikan ini dipetik daripada My Metro pada 28 Mac 2018. Bagaimana untuk kita membuat perancangan kewangan yang efektif dan berkesan? Dalam video kali ini saya akan berkongsi mengenai penggunaan iSmart dalam perancangan kewangan. Adakah anda pernah terdengar ataupun menggunakan sistem iSmart sebelum ini? Sekiranya tidak, di sinilah saya akan berkongsi mengenai iSmart. iSmart, kita menggunakan ia dalam menetapkan matlamat. Dalam kes kita iaitu pengurusan kewangan, kita akan menggunakan iSmart untuk menetapkan kewangan kita. Okey. Dalam iSmart terdapat 5 elemen, iaitu S ialah specific, M ialah measurable, A ialah achievable, R ialah realistic dan yang terakhir ialah T iaitu time based. Anda jangan risau. Saya akan menerangkan satu persatu elemen berserta contoh agar ianya dapat membantu anda dalam menetapkan matlamat kewangan anda. Untuk elemen yang pertama iaitu spesifik, matlamat anda perlulah jelas dan juga spesifik. Sebagai contoh, saya sebagai seorang pelajar, pada akhir tahun nanti iaitu bulan 12, saya inginkan wang simpanan saya berada sejumlah RM2,000. Jadi untuk saya mencapai matlamat saya iaitu mengumpul wang simpanan sebanyak RM2,000 pada akhir tahun nanti, saya perlulah menyimpan sekurang-kurangnya RM180 pada setiap bulan untuk mencapai matlamat saya. Adakah anda nampak betapa jelas dan spesifiknya matlamat saya? Iaitu, saya ingin mencapai sejumlah wang iaitu RM200 dan cara untuk saya mencapai saya punya matlamat iaitu saya perlulah mengumpul wang kurang-kurangnya RM180 pada setiap bulan. Elemen kedua iaitu measurable. Matlamat saya perlulah satu matlamat yang boleh diukur perkembangannya. Sebagai contoh, saya ada mengatakan bahawa matlamat saya ialah saya ingin mencapai wang simpanan saya berjumlah sebanyak RM2,000 pada akhir tahun iaitu pada bulan 12. Jadi, perkembangannya dapat saya ukur melalui penambahan wang simpanan setiap bulan iaitu sebanyak sekurang-kurangnya RM180. Jadi, pada setiap bulan saya perlulah menambah sebanyak RM180 ke dalam wang simpanan saya agar ianya dapat mencapai matlamat saya iaitu RM2,000 pada bulan 12. Elemen yang ketiga ialah attainable. Attainable ini anda menanya balik kepada diri anda sendiri. Adakah matlamat itu boleh dicapai ataupun tidak?
Sebagai contoh, untuk contoh saya tadi, iaitu saya ingin mengumpul sejumlah RM2,000 pada bulan 12. Adakah matlamat itu mampu dicapai oleh diri saya ataupun tidak? Jawapannya, ya, saya mampu mencapai sebanyak RM2,000 pada akhir tahun iaitu bulan 12 dalam wang simpanan saya. Elemen keempat ialah elemen realistik. Pada elemen ini, anda akan menilai semula anda punya matlamat adakah ianya realistik ataupun tidak. Antara faktor yang menentukan sama ada ianya realistik ataupun tidak, anda perlulah melihat semula akan nilai sumber pendapatan anda. Sekiranya sumber pendapatan anda itu mampu untuk anda menetapkan matlamat sedemikian rupa, maka ianya menjadi realistik. Sebagai contoh, seperti yang saya katakan tadi, saya akan menyimpan sebanyak RM2,000 pada akhir tahun iaitu pada bulan 12. Jadi, saya akan menyimpan sebanyak RM180 pada setiap bulan untuk saya mencapai sebanyak RM2,000 pada bulan 12. Jadi, ianya memang realistik untuk diri saya kerana pada setiap bulan saya akan mendapat allowance sebanyak RM500. Jadi, RM180 akan saya simpan ke dalam akaun simpanan saya untuk saya mencapai matlamat kewangan saya sebanyak RM2,000 pada akhir tahun. Elemen yang terakhir iaitu elemen kelima ialah elemen time base. Elemen ini dibina bertujuan untuk anda menetapkan masa supaya anda bermotivasi untuk mencapai matlamat anda. Kerana sekiranya kita tidak menetapkan due date ataupun time base untuk kita mencapai matlamat, kita sering kali untuk berlengah-lengahkan mencapai matlamat kita. Jadi, dengan kita menetapkan due date, kita akan lebih bermotivasi untuk kita mencapai matlamat kita. Sebagai contoh, diri saya sendiri, saya menetapkan selama 11 bulan untuk saya mencapai matlamat saya. Di akhir 11 bulan nanti, saya akan pastikan diri saya dapat mencapai matlamat yang telah saya bina, iaitu mengumpul wang sebanyak RM2,000 di akaun simpanan. Bagaimana pula dengan anda? Adakah matlamat anda realistik? Dan adakah anda telah menetapkan bila anda akan mencapai matlamat anda? Adakah anda bersemangat untuk membina matlamat kewangan anda? Sekiranya, saya harap agar semangat anda berterusan. Adakah anda tahu bahawa 2/3 daripada rakyat Malaysia telah membuat perancangan kewangan ataupun bajet? Akan tetapi, 2 daripada 5 orang mengatakan bahawa mereka sukar untuk mengikuti apa yang telah mereka rancangkan. Petikan ini telah ambil daripada bernama iaitu pada 30 Mei 2020. Jadi, bagaimana untuk kita atasi masalah ini, iaitu sukar untuk mengikuti apa yang telah kita rancangkan? Adakah anda tahu apakah punca mereka sukar untuk mengikuti apa yang telah mereka rancangkan? Salah satu sebabnya adalah kerana mereka membuat matlamat yang begitu tidak realistik kepada diri mereka. Jadi, ingin saya tekankan bahawa elemen realistik sangatlah penting agar kita tidak berasa demotivated sepanjang kita mencapai matlamat kita. Kerana sekiranya ianya terlalu tidak realistik, kita akan berasa putus asa di tengah jalan. Jadi, untuk membina matlamat, perlulah kita membina matlamat yang bersesuaian dengan diri kita dan juga kemampuan kita. Bak kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Sekiranya anda mampu, teruskan. Sekiranya anda tidak mampu, anda perlu membina semula matlamat anda yang bersesuaian dengan diri anda. Seterusnya, saya akan berkongsi mengenai tips berbelanja. Yang pertama ialah mencatat pendapatan dan juga pengeluaran. Kenapa kita perlu mencatat? Apabila kita mencatat, kita tahu berapa banyak kita telah berbelanja daripada pendapatan kita. Kita tidak mahu untuk berbelanja melebihi pendapatan kita kerana ianya bukanlah
pengurusan wang yang bijak. Jadi, pengurusan wang yang bijak, anda perlulah berbelanja kurang daripada pendapatan anda. Tips yang kedua ialah mengutamakan keutamaan. Apakah maksud ia? Ia bermaksud anda perlulah mengutamakan keperluan anda daripada kemahuan dan juga kemewahan. Kerana keperluan ini sangat penting untuk kita menjalani kehidupan kita. Ianya termasuklah makanan, minuman, kesihatan. Kemahuan ini ianya boleh dipenuhi, tetapi ianya tidaklah secara selalu, kerana ianya akan membuatkan kita mengeluarkan duit melebihi kemampuan kita. Manakala kemewahan pula, kita perlu bertanya kepada diri kita, adakah ianya boleh ditangguh ataupun tidak. Sekiranya ianya boleh ditangguh, maka tangguhlah dulu, supaya kita berbelanja setakat kemampuan kita dan kita tidaklah mahu berbelanja melebihi pendapatan kita. Tips yang ketiga ialah mencatat barangan yang perlu kita beli. Kerana apabila kita mencatat apa benda yang kita akan beli, kita akan dapat mengelakkan diri kita daripada membeli perkara yang tidak sepatutnya ataupun bukan keperluan. Sebelum saya akhiri saya punya video pada kali ini, saya akan membuat kesimpulan kecil tentang apa yang telah saya sampaikan. Yang pertama ialah sistem iSmart dalam membina matlamat. Kenapa ianya penting? Ianya penting untuk anda bersemangat untuk mencapai matlamat anda. Matlamat anda perlulah spesifik, perlulah boleh diukur, perlulah boleh dicapai dan ianya realistik, dan anda perlulah menetapkan masa untuk anda mencapai matlamat anda supaya anda bermotivasi untuk mencapai matlamat anda. Dan yang kedua, saya juga ada berkongsi mengenai tips perbelanjaan. Terdapat 3 tips, iaitu yang pertama, mencatat pendapatan dan perbelanjaan. Yang kedua ialah mengutamakan keutamaan, dan yang terakhir ialah mencatat sebelum berbelanja. Sebelum saya akhiri video ini, ingin saya ingatkan, di description di bawah terdapat satu link, iaitu link Google Form, di mana anda perlu menjawab soalan-soalan yang telah kami kongsikan, iaitu berkenaan dengan intipati modul ini. Dan juga di akhir ruangan Google Form nanti terdapat 2 ruangan, iaitu ruangan refleksi, di mana anda perlu memberi pandangan anda berkenaan dengan modul ini, dan sekiranya anda ada ingin memberi komen tentang apa yang perlu kami tambah baik, anda perlu tinggalkan di ruangan tersebut. Dan ruangan kedua, iaitu ruangan persoalan, anda boleh tinggalkan sebarang persoalan ataupun kemusykilan yang anda ingin tanyakan kepada kami. Tapi anda jangan risau, semua soalan anda akan kami jawab pada hari Ahad 7 Februari di Facebook Live. Anda jangan lupa untuk sertai ya. Jumpa anda di sana. Bye!